Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam pertemuan Santai Sirah bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita berharap kita dapat mengenali, menghayati akan sirah perjalanan hidup kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya apa yang baginda telah lakukan untuk kita, kita tak mampu untuk membalasnya walaupun daripada sekecil-kecil balasan. Namun moga-moga dengan kita mempelajari sirah menjadikan kita lebih kenal baginda. Daripada situ lahirnya cinta, dan daripada cinta itu menjadikan kita akan berusaha untuk mengikuti setiap sunnah dan juga ajaran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kitab yang kita gunakan untuk perkongsian sirah setiap petang pada jam 6 petang, alhamdulillah, daripada bulan Ramadan kita mulakan 1 Ramadan kita mulakan pembacaan sirah ini. Lalu alhamdulillah kita dah tiba, yang mana ini adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Terjemahannya adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-572. Kita dah tiba pada muka surat 572 menceritakan perjalanan Nabi pada penghujung tahun 7 Hijrah. Itulah peristiwa Umrah Al-Qadha. Lalu ahlan-ahlan kepada para sahabat, saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Boleh ke saya raikan terlebih dahulu? Saya nampak ada Kak Nur Hayati Yahya, Zakia Muhammad Nin, Anita Maizan, Farida Abu Bakar, Zan Ahmad, Aminah Hitam, Zimadun, Yatitik, Mak Jemaah Tonik, Nur Azza Abdul Aziz, Latifah Dahlan, Nazra Samsudin, Yaya Lia, Zamiyah Omar. Kemudian ada Galid Spirit, Rozana Aziz, Norzima Hasbullah, ada Nurmah Daulah, kemudian Maizura Uthman, Azian Abu Hassan, Hamimah Musa, Nurul Hidayat, Hasni Abu Bakar, ada Mazia Tirun, Merwani Ahmad, Saadiyah Hassan, dan juga Kak Safia Sapian, Rahna Ummi, Zaliha Kamaruddin, dan juga Muhammad Daniel Rosni, serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih. Sebelum kita mula, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sedang membicarakan tentang keadaan Nabi pada tahun 7 Hijrah. Ada beberapa peristiwa yang kita telah baca berkenaan dengan baginda pada tahun 7 Hijrah. Antaranya kita dah pernah baca tentang peristiwa Ghazwah Ghabah ataupun Ghazwah Dziqard, yang mana pada waktu itu Salmah bin Aqwa menunjukkan kepada kita keberanian yang luar biasa. Lalu ini berlaku pada bulan yang pertama, bulan Muharram tahun 7 Hijrah. 3 hari selepas daripada peristiwa Ghabah, Nabi SAW memimpin seramai 1,400 tentera menuju ke Khaybar. Lalu bilakah Khaybar berlaku? Khaybar berlaku pada bulan pertama, bulan Muharram pada tahun 7
hijrah. Dan Nabi berada lama di Khaybar, sehingga kan dalam sirah kita belajar Nabi hanya pulang ke Madinah sama ada pada 2 Safar atau pada bulan kedua iaitu Safar, ataupun bulan ketiga iaitu bulan Rabiul Awal. Lalu itu peristiwa yang kedua Khaybar. Dalam Khaybar adanya peristiwa Fadak, adanya peristiwa Wadi Qura, dan adanya peristiwa Taimak yang kita telah baca dengan detail. Kemudian pada yang ketiga adalah peristiwa Sariyah. Sariyah, salah seorang sahabat yang Nabi hantar, Aban radhiyallahu taala anhu. Maka ini berlaku ketika mana sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sariyah Aban bin Sa'id, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dia untuk menuju ke arah kabilah Ghatfan. Kemudian peristiwa yang keempat adalah Zatul Riqa'. Zatul Riqa' berlaku pada bulan yang ketiga Rabiul Awal tahun 7 Hijrah yang kita telah baca. Selepas daripada Zatul Riqa', Nabi tinggal di Madinah. Nabi sendiri tidak pergi ke mana-mana, namun Nabi SAW hantar para sahabat untuk misi-misi penting. Dan kita baca ada 8 misi yang Nabi SAW hantar, di antara Rabiul Awal pada tahun 7 Hijrah sampailah Syawal bulan yang ke-10 pada tahun 7 Hijrah. Dan kemudian kita telah baca tentang umrah qada semalam. Bilakah umrah qada berlaku? Selepas daripada Syawal, iaitulah bulan yang ke-11 bulan Zulqa'dah. Lalu hari ini kita nak sambung pada muka surat 572. Ahlan-ahlan kepada semua para sahabat yang bersama. Seperti biasa, mohon jasa baik para sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, dan juga bantu untuk tag rakan-rakan. Kalaulah ada para sahabat yang ingin mendapatkan kitab, boleh tekan pada link yang telah diberikan. Lalu kita nampak pada muka surat yang ke-572, maka kata penulis buku, umrah ini dinamakan dengan umrah qada. Qada ejaannya dalam bahasa Arab adalah Qaf, Dad dan juga Alif serta Hamzah. Qada, umratul qada. Lalu kenapakah ianya dipanggil qada? Kenapakah ianya dipanggil qada? Maka kata penulis buku, umrah ini dinamakan dengan umrah qada. Saya pasti kebanyakan para sahabat telah melakukan umrah. Namun kalaulah ada di antara para sahabat yang masih belum lagi menunaikan umrah, moga Allah Subhanahu wa taala jemput untuk menjadi tetamu Baitullahnya, menjadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sihat, dalam keadaan segera. Kita berdoa dan berharap insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita. Dan kepada para sahabat yang dah buat umrah tapi belum haji, moga Allah Subhanahu wa taala jemput untuk melakukan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Lalu itu harapan kita, yang dah umrah moga dapat melakukan ibadah haji, dan yang dah haji moga dijemput lagi dan lagi. Lalu kata penulis buku, umrah ini dinamakan dengan umrah qada. Ianya dilaksanakan sebagai pengganti bagi umrah Hudaibiyah, sebab itu dipanggil qada. Maka kata penulis buku, kenapakah ianya dipanggil umrah qada? Sebab yang pertama, kerana ia dilaksanakan sebagai pengganti. Qada maksudnya pengganti. Lalu umrah pada tahun 7 Hijrah pada bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11 ini dipanggil umrah qada kerana qada maksudnya pengganti, dan umrah ini adalah pengganti bagi umrah Hudaibiyah. Kan waktu umrah Hudaibiyah, para sahabat waktu itu tak dibenarkan masuk. Mereka telah dihalang. Maka ini adalah ganti kepada umrah Hudaibiyah yang mereka tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Ada juga makna yang kedua. Apakah makna yang kedua? Atau kerana terjadi pada situasi muqadah. Muqadah. Apakah maksud muqadah? Kita nampak ejaannya dalam bahasa Arab. Apa ya? Au li'annaha waqa'at hasbal muqadah ay al-musalaha allati waqa'at fil Hudaibiyah. Apakah maksud muqadah? Muqadah dengan musalaha maksudnya sama. Apakah maksud musalaha? Itulah perjanjian damai. Lalu dipanggil umrah qada bukan kerana terjemahnya pengganti, tetapi kerana qada di sini maksudnya adalah muqadah. Apakah maksud muqadah? Musalaha, perjanjian damai.
Lalu itu sebab yang kedua. Atau kerana umrah ini terjadi pada situasi musalahah, iaitu keadaan damai. Lalu kenapa umrah ni berlaku? Sebab dalam perjanjian damai yang kita dah baca pada muka surat 501, 502 daripada kitab ini, yang mana orang Quraisy kata balik, kita berdamai, jangan buat umrah tahun ni, tapi tahun depan kamu semua boleh datang. Lalu umrah ini berlaku disebabkan situasi perdamaian yang berlaku di antara Nabi dan juga orang Quraisy. Okey. Lalu ada juga yang mana memberi makna sebab-sebab yang lain. Maka kata penulis buku di sini, dan secara umumnya umrah ini mempunyai 6 nama. Dia bukan sekadar nama dia umrah qada. Dikenali dalam sirah sebagai umrah qada. Yang kedua, dikenali juga sebagai umrah al-qadiyah, dikenali juga sebagai umrah qisas, dikenali juga sebagai umrah as-sulh, sad lamha as-sulh. Lalu bukan 6, sebenarnya 4. Lalu 6 tu mohon gariskan, tulis 4 di situ. Mohon para sahabat untuk tulis 4 sahaja, untuk tulis hanya 4, kerana dalam teks bahasa Arab pun hanya 4. Wa hadhil umratu tusamma bi arba'ati asma. Umrah ini dipanggil dengan 4 nama, bukan 6. Ini kesilapan cetakan, maka hanya 4 sahaja. Lalu apakah 4 nama dia? Qada, qadiyah, qaf dad ya dengan ta marbutah, qisas, qaf sad alif sad, dan yang keempat adalah umrah as-sulh, itulah sad lamha. Lalu inilah 4 nama untuk umrah yang berlaku pada bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11 pada tahun 7 Hijrah. Apakah peristiwa yang berlaku selepas daripada umrah qada? Lalu tahun 6 Hijrah, jangan keliru. Tahun 6 Hijrah nama dia umrah qada. Berlaku bila? Bulan yang sama, Zulqa'dah. Kalau nanti kita akan belajar, kebanyakan umrah Nabi berlaku pada bulan Zulqa'dah. Kebanyakan umrah Nabi. Umrah Hudaibiyah bulan Zulqa'dah. Umrah qada pun pada bulan Zulqa'dah. Kata penulis buku, setelah kembalinya Nabi SAW daripada umrah qada, Rasulullah SAW telah mengirim beberapa pasukan seperti berikut. Lalu Nabi SAW menghantar beberapa ekspedisi tentera. Yang pertama, Nabi SAW menghantar siapa? Sariyah Ibnu Ubay Al-Auja. Sariyah Ibnu Ubay Al-Auja. Sariyah Ibnu Ubay. Dan kat situ juga boleh tulis, kadangkala orang baca Abi. Sariyah tu beni Abil Auja. Saya rasa Abi lebih tepat, bukan Ubay. Lalu kerana tulisan Ubay dengan Abi sama, Hamzah Baya, lalu penterjemah terjemahkan sebagai Ubay, tetapi sebenarnya Abi lebih tepat. Sariyah Ibnu Abil Auja, Ain Waw Jim Alif Hamzah. Lalu Ubay itu tukarkan kepada Abi. Gariskan Ubay, tukarkan kepada Abi. Lalu Sariyah yang pertama, Sariyah Ibnu Abil Auja. Bilakah ia? Selepas Nabi balik daripada umrah qada. Umrah qada berlaku pada tahun 7 pada bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11. Sariyah ini Nabi hantar pada bulan yang terakhir, itulah bulan yang ke-12, bulan Zulhijjah. Maka Nabi hantar pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-7 Hijrah dengan memimpin 50 orang. Ibnu Abil Auja, dia bawa pasukan dia 50 orang. Lalu Ubay itu tukarkan kepada Abi. Itu lebih tepat. Nabi SAW menghantar dia ke mana? Nabi menghantar Ibnu Abil Auja menuju kepada Bani Sulaim untuk mengajak mereka masuk Islam. Lalu waktu itu Bani Sulaim menjawab apa? Kami merasa tidak perlu kepada apa yang kamu dakwahkan kami, kamu serukan kami. Kemudian mereka berperang dengan hebat. Pada perang ini Abu Al-Auja, sebab itu kita nampak nama dia jadi Abu, kerana berada dalam bentuk fa'il. Lalu sebenarnya Ubay itu salah, terjemah yang tepat adalah Abi. Maka pada perang ini Abu Al-Auja terluka dan ada 2 musuh yang berjaya
tawan. Lalu berlaku perang. Banu Sulaim waktu ni tak nak masuk Islam. Nanti kita akan baca lagi sekali tentang Banu Sulaim selepas daripada pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah, berlaku lagi peristiwa dengan Banu Sulaim. Waktu ini mereka masih lagi tak nak. Mereka engkar, mereka tolak. Maka berlakunya perang, dan pada waktu itu ada yang terluka, termasuklah Panglima sendiri, dan 2 daripada tentera musuh menjadi tawanan Islam. Lalu ini berlaku pada bulan yang ke-12, iaitu pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Abil Auja. Yang kedua, kata penulis buku, inilah dia sahabat yang sama, Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Lalu Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi, kita nampak panglima ni Nabi banyak gunakan pada tahun 7 Hijrah. Ghalib bin Abdullah Al-Laythi, Nabi SAW hantar dia pada muka surat yang ke-567. Pada muka surat 567, dia Nabi dah hantar dia pada bulan yang ke-9, iaitulah pada bulan Ramadan tahun 7 Hijrah. Lalu dia banyak memimpin pasukan tentera. Siapa? Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Sepatutnya kita dah mula kenal sebab nama dia ulang banyak kali. Muka surat 567 pada nombor 5, Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Pada bulan Ramadan tahun 7 Hijrah, iaitu bulan yang ke-9. Kemudian dekat muka surat sebelum tu, muka surat 566, pada nombor 1, Ghalib bin Abdullah Al-Laythi, Nabi hantar dia pada bulan yang ke-3 tahun 7 Hijrah. Lalu dia ada 3 kali dia pimpin tentera. Nabi beri kepercayaan kepada dia. Lalu kita nampak dia mungkin panglima yang hebat. Dia mungkin panglima yang ada karisma. Siapa dia? Sahabat Nabi yang bernama Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Dia bawa pasukan tentera pada bulan Rabiul Awal, bulan yang ke-3 tahun 7 Hijrah, menuju kepada Kudaid. Kemudian kali kedua, dia membawa pasukan tentera pada bulan yang ke-9, bulan Ramadan, tahun ke-7 Hijrah, menuju ke Mifa'ah. Ada setengah mengatakan menuju ke Juhaifah. Pada muka surat 567. Dan ini kali ketiga dia bawa pasukan tentera dalam tahun yang sama. Itulah pada bulan yang ke-12, pada bulan yang Zulhijjah, dia membawa pasukan tentera menuju ke Fadak. Kita pernah dengar tentang Fadak. Ya, kenapa? Dia dihantar menuju ke tempat terbunuhnya teman-teman Bashir bin Sa'ad. Kat mana teman-teman Bashir bin Sa'ad terbunuh? Kita dah pernah baca pada muka surat 567. 567 pada rombongan tentera yang keempat. Bashir bin Sa'ad, muka surat 567, nombor 3, perenggan kedua. Nabi SAW hantar Bashir bin Sa'ad dengan 30 orang sahabat menuju ke Fadak. Namun pada waktu itu mereka telah dibunuh, kecuali hanya Bashir bin Sa'ad yang terlepas. Dan dia mengambil perlindungan dekat Khaybar, kerana waktu itu Khaybar berada di wilayah umat Islam. Maka ketika mana pada bulan yang ke-12 tahun yang sama, tahun 7 Hijrah, Nabi hantar pasukan baru untuk bertemu dengan orang-orang yang telah membunuh pasukan Bashir bin Sa'ad yang kita telah baca pada muka surat 567. Lalu adakah sahabat-sahabat ingat semua kisah-kisah ini? Sebab kisah-kisah ni kita baru baca. Lalu kalaulah kita terlepas pandang ataupun terlupa, mohon pada sahabat untuk tuliskan nota kat situ. Bashir bin Sa'ad dekat muka surat berapa? 567. Ghalib bin Abdullah ni dah pernah datang 566 dan 567. Supaya kita kenal sahabat. Supaya kita kenal orang-orang kepercayaan Nabi SAW. Nabi percayakan mereka ini untuk memimpin pasukan. Maka sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dan dekat dengan Nabi SAW. Maka kata penulis buku, nombor 2, Sariyah Ghalib bin Abdullah Al-Laythi. Daripada mana datang nama Al-Laythi? Daripada muka surat sebelum ini ada disebut nama dia Al-Laythi. Nabi hantar dia menuju ke tempat terbunuhnya teman-teman Bashir bin Sa'ad.
yang kita dah baca pada muka surat 567. Bila? Pada bulan Safar. Pada bulan Safar tahun ke-7 Hijrah itu kena betulkan. Tahun ke-7 Hijrah tu salah. Kalaulah kita tengok pada muka surat yang asal, pasukan ini Nabi hantar pada nombor 2. Nabi hantar pada Safar sanah Thamaniyah, tahun 8 Hijrah. Lalu 7 itu tukarkan kepada 8. Tahun 7 tukarkan kepada 8. Bulan dah betul, bulan kedua, bulan Safar, tapi bukan tahun 7, tahun 8 Hijrah. Bermula daripada kisah Sariyah bin Ghalib ini, kita dah mula masuk tahun 8 Hijrah. Kita dah mula berada pada tahun 8 Hijrah. Mungkin para sahabat boleh letak garisan, maka tuliskan dekat situ bermulanya tahun 8 Hijrah. Lalu tahun 8 Hijrah, pada bulan yang kedua, bulan Safar, Nabi hantar rombongan Ghalib bin Abdullah Al-Laythi untuk menuntut bela atas pembunuhan sahabat ambil pen. Pembunuhan sahabat-sahabat Bashir bin Sa'ad yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Berapakah jumlah yang dihantar? 200 tentera. Lalu mereka pada waktu itu memenangi peperangan tersebut, dan pada waktu itu mereka mendapat harta rampasan, dan mereka juga pada waktu itu mendapat tawanan perang. Maka ini adalah peristiwa yang berlaku pada bulan Safar tahun 8 Hijrah. Lalu mohon para sahabat betulkan di situ. Tahun 8 Hijrah, kerana dalam kitab yang asal menyebut tahun 8 Hijrah. Lalu mohon para sahabat untuk betulkan. Okey, jom kita tengok seterusnya. Kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga adalah Sariyah Zatu Atlah. Zat Atlah. Atlah ejaannya adalah Hamzah Ta Lam Ha. Atlah. Hamzah Ta Lam Ha. Apakah peristiwa ini? Ianya berlaku pada bulan ketiga. Ghalib bin Abdullah Al-Laythi bulan kedua Safar. Lalu kita nampak penulis buku susun kisah dia. Yang ini berlaku pada Rabiul Awal, bulan yang ketiga tahun 8 Hijrah. Apakah telah berlaku? Kata penulis buku, salah satu kabilah Arab iaitu Banu Quda'ah, mereka telah menghimpunkan kekuatan besar untuk menyerang umat Islam. Maka Nabi SAW telah mengirimkan seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Umair Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Berapakah jumlah yang Nabi hantar? Hanya 15 orang. 15 orang. Nabi SAW hantar hanya 15 orang, padahal mereka mengumpulkan tentera yang besar. Tentera ini dapat menjumpai musuh terlebih dahulu. Tentera ini mengajak Banu Quda'ah untuk memeluk Islam. Namun mereka menolak, bahkan mereka menghujani para sahabat dengan anak panah sehingga semua para sahabat syahid kecuali seorang. Dia dapat menyelinap antara para korban, bererti faqadir tatha min bainil qatla, dia disangka terkorban. Lalu dia menyelinap, maksudnya sahabat yang seorang selamat ini dia berada di antara sahabat yang terkorban, maka musuh sangka dia pun terbunuh. Maka ini Zatu Atlah, yang mana semua sahabat kena bunuh kecuali hanya seorang. Berlaku pada bulan yang ketiga, bulan Rabiul Awal, peristiwa Zatu Atlah. Zat, Zal Alif Ta, Atlah, Hamzah Ta Lam Ha, yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Seterusnya yang keempat, peristiwa Zatu Irq. Zal Alif Ta, Zat Irq, Hamzah Ain Ra Qaf, Zatu Irq. Bilakah berlaku? Ia ini berlaku menuju ke perkampungan Banu Hawazin. Bila? Pada bulan yang sama, bulan yang ketiga Rabiul Awal pada tahun 8 Hijrah. Banu Hawazin telah membantu musuh sebanyak beberapa kali. Maka pada waktu itu Nabi SAW menghantarkan seorang panglima yang bernama Syuja' bin Wahab Al-Asadi. Syuja', nama dia pun best. Nama dia adalah Syuja'. Syuja' maksudnya adalah berani. Syuja' maksudnya adalah berani. Lalu Nabi hantar seorang sahabat yang bernama Syuja' bin Wahab Al-Asadi kepada mereka dengan membawa 25 tentera. Di sana tentera ini dapat merampas haiwan ternakan musuh dan tidak mendapat sebarang tentangan.
Lalu inilah peristiwa-peristiwa kecil ataupun peristiwa yang Nabi tak turut bersama yang berlaku selepas daripada peristiwa Umratul Qadha. Itulah peristiwa yang dipimpin oleh Ibnu Abil Auja', kemudian yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laythi, kemudian yang berlaku kepada sahabat-sahabat pada peristiwa Zatul Atlah, yang mana mereka ini semuanya dibunuh kecuali hanya seorang, mereka semuanya syahid kecuali hanya seorang. Dan yang keempat adalah peristiwa Zatul Irq yang dipimpin oleh Syuja' bin Wahab Al-Asadi rahimahumullahu ta'ala. Inilah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun 7 dan permulaan tahun 8 Hijrah. Kemudian pada tahun 8 Hijrah berlakulah satu peperangan yang sangat besar. Peperangan yang sukar difahami oleh akal manusia. 3,000 orang menentang 200,000 tentera. 3,000 menentang 200,000 tentera. Inilah peristiwa Mu'tah yang mana kita boleh belajar bagaimana keberanian para sahabat. 3,000 orang sahabat melawan dengan 200,000 musuh yang lengkap bersenjata. Inilah peristiwa Mu'tah, satu peristiwa yang sangat luar biasa yang memperlihatkan kepada kita keberanian para sahabat, keyakinan para sahabat, keimanan para sahabat, dan mereka meneruskan apa yang Nabi suruh, mereka tidak patah balik. Inilah peristiwa Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah. Sebab itulah kata penulis buku pada bab yang ke-41, pada bab yang ke-41 muka surat 573, pertempuran Mu'tah. Mu'tah ejaannya adalah mim hamzah, hamzah yang ditulis pada di atas waw, Mu'tah, ta dengan ta marbutah, ta bulat. Peristiwa Mu'tah. Lalu pada peristiwa Mu'tah telah berlakulah satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang mana semua orang yang dekat dengan Nabi syahid. Zaid bin Harithah yang merupakan sebelum kedatangan Islam adalah anak angkat Nabi, dia syahid. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, syahid. Abdullah bin Rawahah yang kita baru baca kisah dia pada Umrah Qadha. Kita baru baca kisah Abdullah bin Rawahah pada muka surat 570, yang mana dia melantunkan syair. Umar bin Khattab tegur dia, jangan melantunkan syair ketika mana berada di Masjidil Haram, berada dalam keadaan tawaf. Nabi SAW perbetulkan Umar, biarkan dia wahai Umar. Abdullah bin Rawahah pun syahid, orang yang sama, sahabat yang sama pada peristiwa Mu'tah. Sebab itu kata penulis buku pada muka surat yang ke-573, pertempuran Mu'tah, pada bab yang ke-41, pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar dan banyak menumpahkan darah yang pernah dilakukan oleh umat Islam semasa hidup Nabi SAW. Inilah peristiwa Mu'tah. Namun ianya sangat penting. Kenapakah peristiwa Mu'tah sangat penting? Kata penulis buku, peristiwa Mu'tah merupakan pendahuluan atau jalan pembuka untuk menakluki negeri-negeri Nasrani. Inilah kali pertama tentera Islam berhadapan dengan tentera Rom. Sebelum itu tentera Islam dah biasa berhadapan dengan Quraisy, biasa berhadapan dengan Yahudi, dah biasa berhadapan dengan Arab Badui. Peristiwa Mu'tah adalah peristiwa yang mana para sahabat berhadapan dengan Rom, yang mana Rom pada waktu itu merupakan kuasa besar, yang mana pada waktu itu semua orang sangka Muhammad ini bolehlah dia lawan dalam internal sekadar di benua Arab, cuba lawan dengan Rom. Dan perlawanan kali pertama, peperangan yang kali pertama sangat-sangat dahsyat. 3,000 lawan dengan 200,000 orang. Maka sebab itulah kata penulis buku, sekaligus merupakan pendahuluan ataupun jalan kepada terbukanya negeri-negeri Nasrani, itulah Rom dan ke atas Syam dan sebagainya. Bilakah terjadinya peristiwa Mu'tah? Pertempuran ini terjadi pada bulan Jamadil Awal ataupun Jamadil Ula. Muharram bulan yang pertama, Safar bulan yang kedua, Rabiul Awal bulan yang ketiga, Rabiul Thani
Tsani bulan yang keempat, Jamadil Ula pada bulan yang kelima. Maka pada bulan yang kelima, Jamadil Awal pada tahun 8 Hijrah bertepatan dengan bulan Ogos ataupun September tahun 629 Masihi, berlakulah satu peristiwa yang hebat di dalam sejarah umat Islam. Kali pertama mereka berhadapan dengan Rom, itulah peperangan Mu'tah. Di manakah Mu'tah? Kenapa dikenali sebagai Mu'tah? Maka kata penulis buku, Mu'tah adalah sebuah bandar yang letaknya sebelum masuk wilayah Syam. Di antara Mu'tah dengan Baitul Maqdis jaraknya hanya 2 marhalah. Maksudnya dah sangat dekat. Yang mana Mu'tah ini adalah di antara sempadan benua Arab dan juga kekuasaan Rom. Kenapa terjadinya peperangan Mu'tah? Ada peristiwa, ada sebab. Bukan Nabi yang mulakan dahulu, mereka yang mulakan dahulu. Sebab itulah kata penulis buku, latar belakang pertempuran Mu'tah, pertempuran yang hebat, pertempuran yang menunjukkan keberanian para sahabat, pertempuran yang menunjukkan ketinggian yakin dan semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada kisah dia, ada cerita dia. Kata penulis buku, latar belakang pertempuran Mu'tah ini dapat dipaparkan seperti berikut. Ketika mana Nabi SAW mula menghantar utusan dan surat. Kan kita dah belajar daripada tahun 6 Hijrah, Nabi banyak hantar surat kepada Raja Rom, kepada Raja Najasyi, kepada Kisra, kepada Raja Bahrain, kepada Raja, macam-macam raja. Yang kita dah belajar ada 8 surat. Raja Mesir, Nabi SAW hantar surat mengajak mereka untuk masuk Islam. Salah satu surat yang Nabi hantar yang kita tak baca, kerana 8 itu bukanlah sekadar 8, ada banyak lagi yang lain, adalah surat yang Nabi hantar melalui Harith bin Umair Al-Azdi. Harith bin Umair Al-Azdi untuk membawa surat baginda kepada pemimpin Busra, bukan Basrah. Basrah ejaannya Basat Ra dengan ta marbutah. Ini adalah Busra. Basrah berada di Iraq, Busra berhampiran dengan Syam. Lalu ketika mana surat itu Nabi hantar kepada pemimpin Busra. Namun dalam perjalanan utusan Nabi yang Harith bin Umar Al-Azdi telah dihalang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani yang merupakan gubernur Balqa, salah satu wilayah Syam yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Rom. Lalu pada waktu itu surat itu bukan untuk Raja Ghassan, bukan, ianya adalah untuk Raja Busra. Namun orang-orang kepada Raja Ghassan itulah orang-orang kepada Raja Syurahbil bin Amr Al-Ghassani yang merupakan gubernur Balqa bagi pihak Rom. Dia telah mengikat Haris, kemudian membawanya ke hadapan Kaisar, dan pada waktu itu dia dibunuh. Padahal dia utusan, menjadi satu persetujuan pada waktu itu, mana-mana utusan takkan diganggu. Walaupun musuh macam mana sekalipun, utusan takkan diganggu. Sebab itu kata penulis buku, pembunuhan duta ataupun utusan merupakan kejahatan yang amat keji. Kita nampak zaman kita pun sama. Mana-mana tempat kedutaan itu dah dikira wilayah negara tersebut. Duta itu dah akan dijaga. Nak bergaduh macam mana sekalipun disuruh balik. Dia takkan bunuh duta. Bersama juga pada zaman Nabi SAW, mana-mana utusan dan duta tidak akan diganggu. Namun sahabat Nabi ini, Harith bin Umar Al-Azdi, dibunuh oleh Raja Ghassan Syurahbil. Maka pembunuhan duta ataupun utusan merupakan kejahatan yang amat keji. Ini mengakibatkan berlakunya perang. Rasulullah SAW benar-benar marah ketika berita tersebut disampaikan kepada baginda yang utusan Nabi Harith bin Umar Al-Azdi dibunuh. Maka baginda menyiapkan 3,000 tentera. Nabi tak takut walaupun Rom sekalipun. Nabi siapkan 3,000 tentera. Ini merupakan tentera Islam terbesar yang pernah dikerahkan sampai waktu ini. Kalaulah kita belajar Badar hanya 300 lebih, Uhud hanya 700 orang, Ahzab menjadi 3,000 kerana pada waktu itu termasuk orang-orang munafik, adanya 3,000. Kemudian Khaybar hanya 1,400. Ini yang paling besar, yang mana tak ada orang munafik,
3,000 para sahabat Nabi SAW. Belum pernah dihimpun tentera yang sebanyak ini kecuali pada perang Ahzab. Lalu Nabi siapkan bala tentera yang besar, 3,000 orang. Maka ketika mana tentera dah siap, waktu itu Nabi meninggalkan wasiat kepada para panglima yang telah dilantik, orang-orang yang terpilih, yang mana Nabi SAW pilih. Apakah wasiat Nabi SAW? InsyaAllah kita sambung esok. Kita sambung esok berkenaan dengan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah para sahabat nak tahu lebih lanjut? Kita jumpa esok pada jam 6 petang dalam pertemuan Santai Sirah setiap hari jam 6 petang, dan kita ada lagi 2 program yang menarik sepanjang tempoh PKPB. Bahkan 2 program ini adalah kekal. Itulah program Hayati Quran setiap pagi jam 8 pagi dan perkongsian hadis Syama'il Nabi SAW, kesempurnaan Nabi, pada jam 9 pagi di Facebook ini Umar Aziz. Moga-moga dengan ini kita mendapat pemahaman tentang pengorbanan baginda. Moga-moga adanya kebaikan insya-Allah. Kepada para sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram saya, Kuliah UMAR Umar Aziz, Telegram Kuliah Umar Aziz, untuk perkongsian yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah jika ada para sahabat yang ingin untuk mendapatkan kitab, maka boleh sahaja tekan pada link yang telah diletakkan di bahagian description. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.